apa yang sedang berlaku dalam Islamofobia ialah usaha-usaha menanam kebencian terhadap Islam. Sebenarnya dia akan kembali kepada untuk merungkai identiti Islam sebagai identiti kenegaraan kita pada hari ini, yang sepatutnya menjadi teras kepada identiti kenegaraan, maksudnya sebagai identiti Islam, identiti Melayu, mula dirungkai secara perlahan dan dimasukkan kepada bentuk-bentuk identiti luar untuk mendefinisikan identiti kenegaraan kita. Ini yang sedang berlaku lah. Yang ada dia mengambil daripada identiti barat ke, ataupun mengambil daripada identiti timur, China ke, dalam mendefinisikan kita. Sebenarnya Islamofobia ni satu benda yang penting kita perlu faham. Dia bukan sekadar mengancam umat Islam. Kesan Islamofobia ini dia akan mengancam kepada kemanusiaan secara keseluruhannya. Budaya kebencian, budaya bermusuhan, budaya resis yang akhirnya sampai satu masa perkara ini akan membina sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan kebencian, yang hidup dalam keadaan emosi, yang sebenarnya akhirnya akan meruntuhkan sistem kemasyarakatan itu secara keseluruhannya. Dia punya ancaman dia tu adalah satu benda yang sangat besar. Dan sebagai contoh, kalau kita tengok pada sejarah, kebencian terhadap Yahudi dipanggil sebagai anti-Semitism yang berlaku pada 1800, kemuncak dia adalah Perang Dunia. Maksudnya walaupun ianya berlaku terhadap kebencian sesuatu bangsa, tetapi implikasi dia akhirnya dunia sendiri merasai satu kehancuran akibat daripada ideologi hatred ataupun ideologi resis ini sendiri. Jadi sebenarnya dia memang mengancam pada Islam di Malaysia pada waktu ini, tapi akhirnya dia sebenarnya satu masa dia akan mengancam keharmonian kaum secara keseluruhannya. Dalam sejarah, Yahudi ni adalah satu bangsa yang dibenci oleh mana-mana tamadun, yang diancam secara berterusan disebabkan pada sikap dia, disebabkan pada budaya dia, disebabkan pada cara dia. Tetapi ada satu fasa Yahudi ini boleh hidup dengan membangun dan gilang gemilang, iaitulah pada fasa Islam, iaitulah pada fasa era Andalus. Sehingga disebutkan bila masa Golden Age of Jews adalah bila mana mereka berada di Andalus. Kalau kita nak ikut secara logiknya, Islam lah paling benci dengan Yahudi, sebab sejarah Yahudi ni membunuh Nabi, menyelewengkan wahyu. Tetapi bagaimana Islam ini apabila berkuasa mampu melihat manusia dengan hormat, dengan haknya, dengan manusia sebagai yang biasa diistilahkan sebagai karamah insaniah, daripada konsep-konsep itulah akhirnya interaksi dalam Islam, dalam sebuah kerajaan Islam tu berlaku dengan sangat baik. Dan bahkan ada satu kajian dalam sejarah peradaban Islam dalam tempoh lebih daripada 1000 tahun tidak pernah berlaku mana-mana genosid pada satu bangsa. Sedangkan dalam sejarah peradaban barat boleh kata setiap 100 tahun berlaku genosid, berlaku penghapusan bangsa. Sebab akhirnya mereka sendiri pada struktur worldview mereka sendiri tidak mampu mengurus keberbagaian. Kalau kita kata dalam konteks Malaysia, kehendak kita kepada kestabilan dan juga kepimpinan Melayu Islam bukanlah atas ketamakan kita, bukanlah sebagai hawa nafsu orang Melayu dia nak berkuasa saja, tetapi sebab kehendak mereka melihat bahawa dengan adanya kekuasaan Melayu Islam, kedaulatan Melayu Islam yang stabil dan kuat, akhirnya kenikmatan dan juga kestabilan itu, keharmonian itu akan dinikmati oleh semua kaum.